Okey, kita tengok soalan pertama ni. Cikgu dah keluarkan di sini. Okey, ini adalah sebuah kereta sorong yang ditolak oleh seorang petani. Ini daya-daya yang terlibat, iaitu kita ada T condong pada sudut 30 darjah. Kemudian kita ada R, ada W dan ada FR. Okey, soalan yang pertama, dia suruh daya T tu kita perlu leraikan kepada komponen mengufuk dan komponen menegak. Sekarang kita tengok pada T lah. Di sini Jadi soalan A kita perlu leraikan T So T macam ni kan. So condong pada sudut 30 darjah. So kita leraikanlah pada TX dan juga TY. Okey, jadi kita dah dapat gambar rajah macam tu. Kita perlu leraikan dahulu. Kita buat satu persatu. Kita buat TY. Okey. TY di sini kan? TY. Okey, di sini TY. Okey, jadi TY ke atas jadi positif. Kita gunakan setentang. So, sin 30 darjah adalah bersamaan TY bahagi. Okey, dia punya nilai hipotenus dia adalah 480, iaitu nilai T 480. Jadi, TY bersamaan 480 sin 30 darjah. Anak-anak akan dapat, tekan kalkulator anak-anak akan dapat nilai berapa? 240 Newton. Okey, kita tengok pula yang TY minta maaf, TX. Okey. TX kalau kita perhatikan dia bersebelahan dengan dengan sudut 30 darjah. Maka kita gunakan cos. Cos 30 darjah sama dengan okey, TX ni ke kiri kan. Jadi negatif TX bahagi 480. Jadi TX adalah negatif, saya bawa sini negatif 480 darab cos 30 darjah. Makanya sila tekan kalkulator. Anak-anak akan dapat nilai negatif 415.69 Newton. Jadi kita telah menyelesaikan leraian daya bagi menegak dan juga bagi mengufuk untuk nilai T daya tolakan tersebut. Okey, selesai leraian daya. Kita tengok semua daya dah selari. Jadi di sini pada paksi mengufuk kita ada FR dengan TX dan juga kita ada pada paksi menegak TY, R dan W. Jadi dia suruh cari daya paduan kan. Jadi bila cari daya paduan, kita kena cari satu per satu untuk mengufuk dan juga untuk menegak. Kita mulakan dengan daya paduan mengufuk. Daya paduan mengufuk. Okey, apa dia daya paduan mengufuk? Sama dengan FR tambah TX. So, FR nilainya tadi diberikan adalah berapa FR? Dibagi 390 kan? Lepas tu, negatif TX tadi kita dapat negatif 415.69. Jadi, bila tekan kalkulator, kita akan dapat negatif 25.69 Newton. Kenapa ada nilai negatif ni? Sebab dia bergerak ke arah kiri. Nampak tak? Bila TX tu negatif, daya tolak tekan tu ke kiri yang negatif. So, automatik FR tu akan jadi positif sebab dia bertentangan arah. Tapi kalau anak-anak rasa macam nak buat tolakan tu ke depan tu positif, ke belakang tu negatif pun tak ada masalah lah. Dan jangan anak-anak tahu dia bergerak ke arah mana. Okey, seterusnya kita tengok daya paduan menegak. Okey. So, kita ada TY tambah R tambah W. TY tadi kita dapat berapa? TY kita dapat 240. R diberi 520.
Dan beratnya adalah negatif 760. Rujuk soalan lah. Kira-kira dapat 0 Newton. Jadi di sini anak-anak tahulah. Pak CY dia ni seimbang lah. Maksudnya 0 Newton. Jadi kita kena tengok daya paduan keseluruhannya. Okey, daya paduan. Okey, buat macam yang cikgu ajar tu, iaitu teorem Pythagoras. Walaupun dah tahu jawapan, tak apa, kita buat je dulu. Okey, kuasa 2 tambah kosong kuasa 2. Okey, sama dengan 25.69 Newton ke arah kiri. Okey, itu soalan untuk A. Dan soalan B pula, dia cakap, dia tanya uraikan gerakan kereta sorong. Okey, bermaksud kalau dekat sini anak-anak lihat, dia ada daya kan, nilai daya, jumlah daya paduan dia ada kan, bukan kosong. Jadi, bermaksud dia memecut. So, gerakan dia kereta sorong memecut ke arah kiri. Tapi dia tak suruh kirakan pecutannya. So, selesai soalan nombor 1. Soalan nombor 2, ada sebuah bongkar sedang menuruni sarta condong dengan hal laju yang seragam. Jadi, lakarkan gambar raja jasad bebas. Cikgu dah lukis balik. Cikgu akan buat gambar raja bebas dekat lukisan yang cikgu lukis. Di mana W adalah berberat ke bawah. Tegak ke bawah W. Anak-anak guna pembaris ya. Kemudian R adalah daya tindak balas. Dia mesti berserenjang dengan permukaan. Ini permukaan satah kan. Satah condong ni. So, dia 90 darjah lah. So, ini adalah daya tindak balas. Okey, ini adalah R. Dia bergerak ke arah sana kan. Jadi, daya geserannya ke atas lah. Iaitu FR ke atas. FR. Okey, cukup untuk soalan yang A. Okey, kita terus. Ini soalan ni. Soalan yang B, dia suruh kita cari komponen W pada paksi X dan juga Y. Kemudian kita kena cari nilai R dan juga FR. Dia beri. Okey, W adalah 17 Newton. W ni diberi 17 Newton. Apa yang perlu anak-anak buat? Yang pertama, kena leraikan dululah. Okey, nampak cikgu leraikan pada paksi X. So, sini adalah WX dan juga cikgu leraikan pada paksi Y. Okey. So, sini adalah WY. Negatif kan? Ke kiri dan ke bawah. Okey, sudut sini adalah sama dengan sudut di bucu belah kiri itu. Sudutnya 35 darjah. So, sini 35 darjah. Okey, macam biasa kita buat So, WX. Okey, untuk WX kita ada negatif WX sama dengan kita dapat berapa? 17. Kita nak cari yang di sini kan. Jadi setentang. Jadi kita gunakan sin 35 darjah. Ni dapat daripada mana? Dah terus sikit, kita terus buat Dapat daripada mana ni? Ini adalah sin 35 darjah sama dengan negatif WX bahagi 17. Okey, ingat lagi tak? So, jadi kita akan dapat WX adalah bersamaan dengan berapa jawapannya? WX adalah bersamaan dengan 9 negatif 9.75 Newton. Manakala untuk WY pula, kita ada negatif WY. Tadi kena sin, yang ini bersebelah kan. Kita gunakan cos 17, cos 35 darjah, kita akan dapat WY, kita akan dapat tekan kalkulator, dapat 13.93 Newton. Okey, jelas tak? Okey, sekarang bila saya lukis balik semula gambar rajah jasad bebas tu, anak-anak akan dapat
Okey, di atas ini kita ada R, di bawahnya okey, kita ada negatif WY lah, WY. Okey, di sebelah kiri kita ada WX dan di sebelah kanan kita ada FR. Okey, keyword seterusnya adalah dia kata diberi berat bongkah kan, kita dah letakkan W kepada dua komponen serenjang. Tengok kat soalan dia kata bongkah kayu yang mengelongsong menuruni serata condong dengan hal laju seragam. Yang ini anak-anak akan belajar dalam keseimbangan daya. Bila suatu objek bergerak dengan hal laju seragam ataupun dia tak bergerak, cikgu ulang apabila suatu objek bergerak dengan hal laju seragam ataupun dia tidak bergerak, maka objek tersebut berada dalam keseimbangan daya. Apa yang dikatakan keseimbangan daya? Di mana jumlah pada paksi X, daya pada paksi X adalah sama dengan kosong, dan jumlah pada paksi Y juga jumlah dayanya adalah kosong. Macam mana kalau dia melibatkan dua daya ni tapi pada arah bertentangan? Macam mana nak dapatkan kosong? Untuk yang ini bermaksud R dengan W sama, R dengan WY sama magnitude, cuma bertentangan arah. Kalau untuk paksi X, WX sama dengan FR, cuma bertentangan arah. Jadi kita buat dalam bentuk persamaan. Okey. So, bila laju seragam bermaksud jumlah daya adalah kosong. Okey. Jadi, jumlah daya Fx adalah kosong. Fy juga adalah kosong. Jadi, kita buat Fx dulu. Fx ada apa? Fr tambah Wx sama dengan kosong. Fr tadi adalah kita nak kena carikan. Okey, yang ini tadi nilainya negatif kan? Okey, jadi FR tolak WX sama dengan kosong. FR adalah sama dengan WX. Maka FR bernilai 9.75 Newton. Itu untuk FR. Okey, manakala pula untuk FY. Okey, jelas tak? Untuk Fy, Fy juga sama dengan kosong, di mana R tambah WY sama dengan kosong. WY ni tadi negatif kan? Negatif WY sama dengan kosong. Maka R sama dengan WY. R bersamaan dengan 13.93 Newton. Okey, apa yang penting di sini? Bila dia tidak bergerak atau dia bergerak dengan hal laju seragam, maka jumlah daya pada kedua-dua paksi X dan paksi Y adalah kosong. Baru boleh dapat jawapan. Okey, kita terus kepada soalan yang seterusnya. Kita lihat soalan ketiga di mana sebuah tiang besi ditarik oleh dua daya 160 Newton dengan 200 Newton. Dua-dua ni kalau kita lihat dia ada sudut kan. Jadi yang ini confirm kita kena leraikan lah. Okey, soalan yang pertama je dia dah suruh leraikan kepada komponen menegak dan juga komponen mengufo. Jadi dua-dua kita kena leraikan. Kita lihat Untuk 160, cikgu nak leraikan pada paksi X beginilah dan pada paksi Y ke atas Okey, cikgu lukiskan sikit. Okey, di sini katakanlah cikgu letak 160 ni sebagai A contoh saya letakkan A dan 200 ni sebagai B. Jadi sini cikgu boleh labelkan AX. Dan juga ke atas. Okey, lukis elok-elok. Ke atas ini adalah AY. Yang AX ni adalah negatif lah. Sebab dia ke kiri kan. Okey, kemudian. Okey, anak-anak lukis dengan tegak Okey, kemudian kita nak leraikan yang B pula Di sini cikgu nak leraikan. Pada paksi X dan juga pada paksi Y Okey. So, di sini cikgu leraikan lah. Sini ada BX juga negatif. Dan anak-anak buat tegak garisannya. Cikgu nak tunjuk tu. Kalau tak nampak pula bertindih. Dan juga yang ini adalah pada paksi Y negatif BY lah. Yang ini buat segi 3 kan. Okey. Segi 4, sorry. Okey, seterusnya kita lihat cara mengira pula. Lukis elok-elok, bagi elok dekat sini. Apa yang kita ada? Kita ada AY, kita ada AX negatif dan kita ada
panjang sikit ni AX-nya. Okey, dan kita ada negatif BX dan kita ada negatif BY. So, kita ada 4 lah. Okey, di mana kita perlu kirakan lah. AY tadi kalau kita lihat, AY adalah okey, dia di sini kan? Di sini. Okey, jadi dia menggunakan sin sebab bersetentangan lah. Okey, so di sini kita akan dapat 160 sin 35 darjah. Di sini negatif 160 cos 35 darjah. Di bawahnya adalah okey, yang ni bersebelahan kan dengan 70. Jadi negatif 200 darab cos 70 darjah. Yang ini adalah negatif 200 sin 70 darjah. Jelas tak? Jadi nanti jawapannya lastnya akan dapat di mana? Okey. Lukis lagi sekali supaya anak-anak faham. Mudah lihatlah. Okey, di sini kita akan dapat untuk daya yang atas kita akan dapat 97.77 Newton. Yang bawah kita akan dapat 187.94 Newton. Okey, untuk AX kita dapat negatif 131.06 Newton. Dan untuk BX kita dapat negatif 68.40 Newton. Okey, itu jawapannya. Jadi soalan dia disuruh leraikan. Kalau anak-anak buat pengiraan tu dalam tak lukis pun tak ada masalah. Janji dah nampak awak leraikan Pengiraan tu tulis macam biasa pun boleh lah. Soalan seterusnya kita nak cari daya paduan kita just tambah je lah Y dengan Y, X dengan X tambahkan sahaja Okey, di mana kita buat yang Fx dulu Untuk Fx kita ada negatif 131.06 tambah negatif 68.40. Kita akan dapat nilainya adalah negatif 199.46 Newton. Okey, kalau anak-anak tulis sebagai negatif 199, kalau anak-anak just tulis 199.46 Newton, yang ini anak-anak tahulah bila ada negatif ni dia ke kiri Okey, untuk Fy pula anak-anak just tambahkan 97.77 dengan di sini negatif, cikgu tertinggal minta maaf, dengan negatif 187.94. Anak-anak akan dapat nilainya negatif 96.17 Newton. Jadi anak-anak tahulah di sini bermaksud 199.46 Newton ke kiri. Dan yang ini pula di bawahnya 96.17 Newton ke bawah. Okey, jelas tak? Selesai selesai soalan B. Selesai belum? Asyik tertinggal aja belum. Baru dapat Fx dan Fy. Kita kena cari daya paduan guna teorem Pythagoras. Maafkan cikgu ya. Okey, so di sini kita akan cari jumlah daya adalah guna teorem Pythagoras punca kuasa 2 Fx kuasa 2 campur Fy kuasa 2. Okey, di mana Fx kuasa 2 adalah negatif 199.46 kuasakan 2 tambah negatif 96.17 kuasakan 2 punca kuasakan semualah. Okey, anak-anak akan dapat 221.43 Newton. Okey, inilah jawapan bagi daya paduan yang bertindak. Selesai soalan yang B Ini soalan B lah, bermula daripada sini. Akhir disuruh semak jawapan. Macam nak semak, gunakan segi gambar rajah yang berskala segi 4 selari dah daya Okey, macam anak-anak belajar masa awal-awal hari tu.
Ikut soalan ni anak-anak lukiskan 200 Newton ni guna protektor ada 70 darjah. Tapi mula-mula letakkan skala lah untuk 160 Newton juga. Katakan di sini kita gunakan skala 1 cm sama dengan 20 Newton. Bermaksud dekat sini kita ada 8 cm. Di bawah ni kita ada 10 cm. Lukis ikut sudut yang betul dan buat segi 4. Anak-anak akan dapat nilai yang hampir sama. Lepas tu anak-anak ukur lah dari paduannya. Ni dari paduannya kan. Dia akan ke kiri dan ke bawah lah. Okey, so ini anak-anak akan kira katakan dapat 11 cm darablah dengan 20 Newton. Akan dapat 220 Newton. Hampir dengan jawapan kita tadilah. Jawapan kita kan tadi 221.43 Newton. Lebih kurang. Jadi jawapan anak insya-Allah adalah jawapan yang betul. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.